Baik. Bagi memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini, marilah kita mulakan dengan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi lagi dihormati sosok pimpinan surau, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah tengah hari ini dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan tuan-tuan kepada kita perangai Bani Israel, puak-puak Yahudi ni tuan-tuan.
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta tarallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, bila mana ayat ni turun disebabkan satu peristiwa. Tuan-tuan, bagaimana Nabi Musa AS ketika itu baru turun daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di puncak Bukit Tursina. Berapa lama? 40 hari Nabi Musa AS berada di puncak Bukit Tursina. Lalu dianugerahkan kitab Taurat. Kemudiannya Nabi Musa AS turun bersama-sama dengan kitab Taurat. Lalu bertemu dengan kaum dia, Bani Israel. Dan Bani Israel, tuan-tuan, ketika itu sebahagian daripada Bani Israel ini sudah menyembah berhala. Lalu saya ringkaskan, sebahagian daripada mereka sudah diazab oleh Allah SWT. Tinggal sebahagian yang lain. Lalu kata Nabi Musa AS, sekarang ni aku sudah menerima kitab Taurat. Marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puak-puak Bani Israel ni, tuan-tuan, sebelum ni bila diajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebut nak beriman macam mana, musuh kitab tak ada. Ni kata Bani Israel ni, tuan-tuan, satu bangsa yang cukup kuat helah. Cukup licik, cukup helah. Dia sebut nak beriman macam mana, musuh kitab tak ada. Sekarang ni bila Nabi Musa AS tunjuk bahawa dia sudah menerima kitab Taurat, tuan-tuan, apa jawab Bani Israel? Kami tak percaya, kami nak tengok dulu macam mana kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Musa AS suruh pilih daripada 1,000, ambil seorang wakil di kalangan Bani Israel. Ketika itu ada 70,000 yang tinggal baki Bani Israel ni, tuan-tuan. Jadi 1,000 ambil seorang. Jadi makna 70, ada 70 orang Bani Israel, tuan-tuan, dipilih di kalangan mereka. Dan kata ulama tafsir, 70 orang ni adalah yang paling cerdik di kalangan mereka ketika itu. Lalu mereka ikut Nabi Musa AS naik balik ke puncak Bukit Tursina. Kemudian mereka tengok sendiri bagaimana Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nampak dan mereka dengar sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa kata mereka? Bila mana mereka tengok sendiri, tuan-tuan, lalu mereka berkata, tatkala wa iz qultum, tatkala mereka berkata, ya Musa lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu, wahai Musa. Maknanya, sedangkan mereka dah tengok, tadi sebut kata nak tengok. Ya tidaklah kau tu bercakap, kau bermunajat dengan Allah SWT, betul ke tidak? Aku nak tengok, kami nak tengok. Yang kata Bani Israel. Dan bila dah tengok sendiri, sebut pula, kami tak akan sekali-kali tidak akan beriman dengan Tuhanmu, wahai Musa. Tuan-tuan, sumpah lan, dan makna siapa, kalau siapa mengaji bahasa Arab dia tahu, sumpah lan ni sampai kiamat dia tak akan beriman. Macam kalau kita baca ayat 120 surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara. Walan, sumpah lan tu, tuan-tuan, makna sampai kiamat mereka tidak akan redha dengan kita. Hatta tattabi'a millah, selagi mana kita tidak ikut jalan hidup mereka. Millah ni kata ulama tafsir bukan masuk agama mereka, ikut cara hidup mereka pun dah okey dah. Kan, kahwin cara dia, sambut birthday cara dia, sukan cara dia, berhibur cara dia, dan pakaian cara dia, semua cara dia. Barulah mereka redha dengan kita. Allahu Akbar. Kalau tidak, sampai kiamat Yahudi, Nasrani tak akan redha dengan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok sekarang ni berapa ramai orang-orang Melayu, dan banyak dah ikut macam Yahudi dan Nasara. Saya nak tanya tuan-tuan yang lebih alim daripada saya ni, syarat-syarat sah nikah ni, ada tak dia kata mesti nikah di masjid? Mana ada, tuan-tuan? Syarat sah nikah mesti nikah di masjid, tak ada. Lepas tu yang kelang kabut nak nikah kat masjid kat pasal apa? Kalau muka biasa nampak kat masjid tak apa, ni muka tak pernah nampak kat masjid. Hari nak tetap tarikh tu kan baru kelang kabut cari Pak Imam.
Dia datang masjid tu kan, dia tanya Pak Imam, dia tanya tu Pak Imam dah. Dia tanya tu Pak Imam, dia tanya Haji kenal Pak Imam. Pak Imam kali ada pun dia tak kenal. Allah, jangan tanya ustaz lagi dia tak kenal. Allahu Akbar. Nak menikah pergi masjid. Padahal muka tak pernah nampak kat masjid. Tuan, Allahu Akbar. Tak sama dengan Yahudi Nasara. Yahudi nak menikah pergi sinagog, tempat ibadat mereka. Nasara nak kahwin pergi gereja. Macam tu kat sembahyang Melayu ramai sekarang ni sembahyang hari Jumaat dia. Itu pun nasib. Kadang tak sembahyang, kita tanya dia, kau tak sembahyang Jumaat hari ni? Tak apa, dia baru 2 kali, dia jangan 3 kali. 3 kali baru kafir. Tak siapa mengajar, tak tahu. Jadi minggu ni baru 2 kali, jadi minggu depan lah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun tuan-tuan, Allahu Akbar. Sembahyang seminggu sekali. Tak sama Yahudi Nasara. Yahudi sembahyang hari Sabtu, Nasara sembahyang hari Ahad. Sebab Allah SWT beri kemuliaan Yahudi ni hari Sabtu, Nasara hari Ahad, batu Ahad dia orang pergi gereja. Islam Allah SWT beri hari Jumaat. Sambut birthday pun cara dia, berhibur cara dia, bersukan semua cara dia. Barulah tuan, Yahudi dan Nasara ni redha dengan kita. Macam tu kat dalam ayat ni kata mereka, ya Musa lan nu'mina laka. Sekali-kali kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu wahai Musa hatta tarallaha jahrah, selagi mana Tuhan tak muncul depan kami. Yang kata Bani Israel ni tuan-tuan, biadab. Lepas tu mereka tuan-tuan bukan nak beriman sangat, tak ada, bohong je. Mereka lebih pada cari alasan je, tak ada nak beriman. Biadabnya puak-puak ni, mereka tengok sendiri macam mana Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah SWT. Lalu kata tak nak, kami tak beriman juga. Kami nak tengok Tuhan depan kami, baru kami beriman. Allahu Akbar. Lalu kata Allah SWT, fa'azatkumus sa'ikah. Lalu mereka ni dihancurkan, dimatikan, diazab dengan disambar oleh halilintar ataupun teriakan yang kuat. Wa antum tanzurun, sedangkan mereka melihat, makna melihat sendiri depan mata mereka. Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita buka tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dan diceritakan bahawa mereka yang 70 orang ni, mereka tengok seorang demi seorang depan mata mereka disambar oleh halilintar. Kemudian bila mereka mati, lalu Nabi Musa AS minta supaya Allah SWT bangkitkan balik, hidupkan balik 70 orang ni atas 2 sebab. Yang pertama, sebab 70 orang ni adalah yang paling cerdik di kalangan Bani Israel ketika itu. Dan yang kedua, Nabi Musa AS bimbang takut Nabi Musa AS difitnah, kerana dialah yang dituduh membunuh 70 orang Bani Israel tadi. Lalu Allah SWT hidupkan mereka, summa ba'asnakum min ba'di mautika. Lalu mereka dibangkitkan kembali setelah kematian mereka, setelah disambar oleh lintar, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan agar mereka bersyukur atas segala nikmat kami. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, Bani Israel ni Allah SWT sampai ugut mereka, tuan-tuan, supaya nak suruh mereka beriman kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 63, firman Allah SWT, wa idh ahadna misakakum, ketika mana kami mengambil perjanjian daripada kamu. Tuan-tuan, Bani Israel ni berapa banyak kali dah mereka janji nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman, nak janji dengan Nabi Musa AS nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah, tak beriman pun. Bila turun Nabi Musa AS sama 70, Bani Israel yang tadi turun ke bawah, jumpa dengan kaum dia balik, yang sebahagian daripada kaum yang tinggal di bawah. Tunjuk pada kaum dia, wahai Bani Israel, ni kitab Taurat, tunjuk lembaran-lembaran Taurat. Dulu kau kata kau nak beriman, nak ada kitab, sekarang dah ada kitab. Dalam kitab ni ada perintah daripada Allah SWT. Ada benda yang kau boleh buat, ada benda yang kau tak boleh buat, ada benda yang wajib kau kena buat. Marilah kita beriman dengan Allah SWT, marilah kita beriman dengan kitab Taurat. Tuan-tuan, apa jawab Bani Israel? Musa, engkau baca dulu, kami nak dengar. Kalau senang kami ikut, kalau susah kau je lah buat. Yang kata Bani Israel ni tuan-tuan, subhanallah, tak tahu nak kata apa lah tuan-tuan. 2 kali Nabi Musa AS ajak mereka beriman kepada Allah SWT, mereka tak layan.
Akhirnya Allah SWT perintahkan malaikat angkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur. Angkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Mereka nampak seolah-olah awan hitam sedang berarak menuju kepada mereka. Bila dah dekat baru tengok Allah, dia kata bukit, rupanya bukit Tursina di atas kepala mereka. Ugut nak diempak dengan bukit Tursina. Tuan-tuan, bukit Tursina ni bukan kecil, tuan-tuan, besar dan tinggi. Saya masa di Kahirah kemarin, bila nak masuk ke Gaza ni, kami perlu kepada kebenaran daripada kerajaan kedutaan Malaysia di Kahirah dan juga kerajaan Mesir untuk nak pergi ke Rafah. Pintu Rafah ni tuan-tuan, belum tahu, tuan-tuan nak pergi ke Gaza, tuan-tuan kena masuk ikut pintu Rafah. Rafah ni dia sebahagian di belah Gaza, sebahagian lagi di belah Mesir. Tuan-tuan. Dan pintu Rafah ni walaupun dalam Mesir, tapi tak boleh buka melainkan dengan kebenaran Israel. Tuan. Siapa yang sign perjanjian ni? Husni Mubarak ketika dia jadi Presiden Mesir kemarin. Sebab tu kami tuan-tuan, masa Allahyarham Dr. Mursi memerintah Mesir tu, setahun tu kami seronok betul. Sebab pintu Rafah dibuka seluas-luas. Kami boleh keluar masuk, orang Gaza boleh keluar ke, orang Gaza boleh keluar ke Mesir, orang Mesir boleh masuk. Setahun. Tapi bila Fattah Al-Sisi tuan-tuan, khianat Dr. Mursi tuan-tuan, lalu dia tutup balik pintu Rafah ni tuan-tuan, ikut balik perjanjian lama. Malah lebih jahat lagi Fattah Al-Sisi ni tuan-tuan, dia bom 800 jalan bawah tanah milik umat Islam Palestin. Allahu Akbar. Jadi masih nak nunggu tu, saya tunggu, nak tunggu, kena tunggu clearance daripada kedutaan Malaysia di Kahirah dan juga kerajaan Mesir untuk sampai ke Rafah. Tuan-tuan, jadi tunggu lama, kat sebulan. Dekat sebulan saya ada di Kahirah tu. Tak ada apa nak buat. Kan sebulan duduk saja je, tidur pun penat. Allahu Akbar. Jadi saya tanya budak-budak student ni, kata saya rasa dah halang-halang sampai di Mesir ni, nak panjat dah Bukit Tursina ni. Sebab Allah SWT sebut dalam Quran Bukit Tursina ni, dan dia pun dekat dengan banyak dengan sejarah-sejarah Anbiya. Budak-budak student kata, boleh Ustaz, bila nak panjat beritahu. Tergerak nak tanya tuan. Saya kata, biasa kalau kau panjat daripada pukul apa sampai pukul apa? Ustaz, kalau kita naik pukul 12.30 malam ni Ustaz, pukul 6 pagi kita sampai puncak. Engkau je lah panjat, dia kata. Bapak yang tinggi tuan. Ambil gambar kat bawah je lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayanglah 12.30 malam naik 6 pagi pun sampai puncak. Baru ni saya pergi Jordan dengan Nizal Muhammad, bekas pengacara TV3. Dia dulu kan mengacarakan Jejak Rasul. Dia pernah naik, dia kena naik tu Bukit Tursina tu. Krem kaki, dah nak pingsan tu. Nak cerita tinggi tuan, Bukit Tursina. Bukit Tursina ni lah Allah SWT perintah malaikat angkat di atas kepala mereka. Lalu Bani Israel sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama tafsir, mereka sujud main-main. Mereka tak letak dahi mereka di tanah, mereka letak pipi mereka di tanah. Letak pipi ni, mata tengok atas. Dia bimbang takut Bukit Tursina tumpak dia. Gak dia berkata, kan malaikat tak lepas kan nyanyi tu kan. Dia ingat malaikat bangang macam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lalu kata Allah SWT, "Khuzu ma atainakum biquwwah." Dan berpegang teguhlah kamu dengan apa yang telah kami anugerahkan, wazkuru ma fi, dan ingatlah segala isi dalam. Makna dah dapat kitab Taurat, beramal, beriman sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Ingat segala isi dalam, ingat hukum hakam dia, perintah daripada Allah SWT. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan, agak-agak mereka beriman ke tidak? Tak ada tuan-tuan. Ayat seterusnya Allah SWT sambung. Allah SWT beritahu kita. Dan surah Al-Baqarah ayat 64. Summa tawallaitum min ba'di zalik. Kemudian kamu berpaling daripada perjanjian tersebut. Allahu Akbar. Dia tengok Bukit Tursina elok, dah parking, masuk parking lot elok-elok kan, tak kacau dia dah. Dia tak ada dah ancaman kat dia kan. Nampak kapir macam tu lah tuan. Tuan-tuan, kalau dengan Nabi Musa AS, mereka janji ni, mereka khianat perjanjian. Berapa kali mereka janji nak beriman kepada Allah SWT, mereka tak beriman. Kalau dengan Nabi Muhammad SAW, mereka khianat piagam Madinah. Malah bukan sekadar mereka khianat perjanjian dengan Nabi SAW, malah mereka rancang, Bani Nadir rancang nak bunuh Nabi SAW. Bani Nadir ni antara Bani ataupun Yahudi yang berada di bumi Madinah. Dia ada 3 kelompok besar, Bani Nadir, Bani Khainuqa dengan Bani Khuraizah. Bani Khainuqa yang dihalau dulu, Bani Nadir kemudian rancang nak bunuh Nabi SAW. Kalau dengan perjanjian dengan Allah SWT pun mereka khianat, tuan-tuan agak-agak perjanjian sekarang dia nak ikut ke tidak?
Tak ada dah, pergi mampu lah kau. Kau buatlah perjanjian apa pun, aku peduli apa. Tuan-tuan, gencatan senjata 24 sampai 30 November hari itu. Gencatan senjata 7 hari. Tuan, sepatutnya bila berlaku gencatan senjata, tidak ada aktiviti ketenteraan berlaku. Tuan-tuan, hari pertama pagi dia dah serang konvoi keselamatan. Jet-jet pejuang dia, tuan-tuan, berlegar-legar di ruang udara Gaza. Malah ketika mana gencatan senjata berlaku di Gaza, mereka terus meruntuhkan rumah-rumah umat Islam di Jenin, tepian barat. Malah mereka tembak anak-anak muda Palestin. Dan yang paling muda ditembak berusia 9 tahun. Mereka tembak. Tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, ni gencatan senjata ni pun berapa kali dah, tuan-tuan, usul dibentang di PBB. Tuan-tuan, sebelum ni Setiausaha Agong PBB terpaksa menggunakan artikel 99 Piagam PBB. Itu satu klausa yang membenarkan Setiausaha Agong PBB bawa satu usul. Usul yang dibawa mendesak Majlis Keselamatan PBB untuk desak Israel supaya ikut gencatan senjata. Tuan-tuan. Dan usul kali ini disokong oleh 153 negara. Tuan-tuan. Belum pernah dalam sejarah perang Palestin dan Israel ni sebanyak tu negara menyokong satu usul yang menyebelahi Gaza, menyebelahi Palestin. Tak ada. Ini kali pertama. Dan 153 negara itu termasuk, tuan-tuan, Perancis, Kanada, New Zealand dan juga Australia, sekutu kuat Amerika. Dunia terkejut bila tengok kenapa Perancis tiba-tiba U-turn, sokong pula gencatan senjata, sedangkan Perancis lah negara yang supply peluru, yang hantar senjata-senjata artileri berat, hantar ke Israel untuk perang lawan dengan Hamas. Bila kita cek balik rupanya Perancis tahun ni, tuan-tuan, mereka akan adakan election. Jadi Presiden Perancis Emmanuel Macron, tuan-tuan, berdepan dengan tekanan rakyat. Tuan-tuan, hari ini berlaku lagi demonstrasi di Paris. Desak supaya Perancis tarik diri daripada campur tangan di perang di Israel. Maknanya jangan supply apa-apa dah, dan kemudiannya pergi minta desak Israel supaya ikut buat gencatan senjata. Tuan. Jadi berdepan dengan tekanan rakyat ni, tiba-tiba, tuan-tuan, Perancis jadi tiba-tiba sokong pula usul supaya ada gencatan senjata. Dan 23 negara berkecuali termasuk UK. Tuan-tuan, kita tak pelik kalau UK ni berkecuali kerana, tuan-tuan, kerana British lah punca negara haram Israel ni, tuan-tuan, wujud pada 15 Mei 1948. Tu pun kalau kita tengok balik, rupanya tekanan politik juga. Sebab apa Perdana Menteri UK, Rishi Sunak, dia jadi Perdana Menteri bukan sebab election, sebab ganti orang. Dan kemudian hari-hari, tuan-tuan, demonstrasi di London hari-hari. Sekali demonstrasi 5 km, tuan-tuan, 3 km, 5 km. Baru ni mereka blok jalan-jalan nak masuk ke parlimen. Tuan-tuan. Ni orang-orang di UK, di London. Demonstrasi, tuan-tuan. Jadi populariti Rishi Sunak semakin hari semakin menurun, sedangkan dia nak berdepan dengan election. Tiba-tiba dia ambil jalan berkecuali. Dan 10 negara menentang selain daripada Amerika dan Israel, Republik Czech dan juga Austria menentang gencatan senjata berlaku. Dan akhirnya Amerika menggunakan kuasa veto kali kedua untuk menghalang gencatan senjata daripada berlaku di Gaza. Tuan-tuan, ni baru ni pun, tuan-tuan, 2 minggu lepas, hari Rabu, UAE nak bawa usul untuk gencatan senjata. Tapi tangguh dulu, sebab apa? Nak bincang dengan Amerika supaya jangan guna kuasa veto dia. Tangguh dulu. Hari Jumaat baru bersidang balik. Hari Jumaat tu pun nak usul tak jadi. Tangguh dulu pasal Amerika tak bersedia. Akhirnya hari Sabtu usul dibentang, tuan-tuan. Lalu sebulat suara, banyak negara menyokong. Tuan-tuan, apa dia? Usul supaya perbanyakkan lagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Tidak ada perkataan gencatan senjata direkodkan. Mana tak buat gencatan senjata, cuma banyakkan lagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Dalam keadaan tu pun Amerika berkecuali, tak celaka nama. Allahu Akbar. Dalam masa yang sama hari ini, Setiausaha Negara Amerika Anthony Blinken
Pergi pusing negara Arab cari jalan penyelesaian untuk perang di Gaza. Allahu Akbar. Ini kata puak-puak Yahudi ni tuan-tuan. Tu talam dua muka semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada perjanjian yang mampu mengikat Yahudi, Israel, Zionis, laknatullah alaih ini melainkan dengan mata pedang. Tuan-tuan, perjanjian Oslo tahun 1993, iaitu perjanjian sains supaya pulangkan balik tebing barat dan juga Gaza, serah kepada Palestin tanpa syarat, serah sepenuhnya. Dan perjanjian Oslo ni dia buat tuan-tuan atas supaya Israel ikut resolusi 242 dan resolusi 338 supaya balik pada sepadanan yang dah dibuat pada Perhimpunan Agong PBB November 1947, resolusi 181. Saya sebut ni pun 3 resolusi dilanggar. Sains tahun 1993 tuan-tuan. Perjanjian Oslo disaksikan oleh Bill Clinton, Yasser Arafat, saya lupa Perdana Menteri Israel masa itu siapa. Mereka serah tak? Tak serah. Tahun 95, sains sekali lagi, perjanjian Oslo. Tak serah juga. Tuan-tuan, sidang kemuncak Camp David tahun 2000, baru mereka serahkan. Mereka serahkan. Tu pun dalam masa yang sama, mereka terus runtuhkan rumah-rumah umat Islam di Silwan, di Sheikh Jarrah, di An-Nablus dan juga di Al-Khalil. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Allah SWT sebut falaula fadlullahi alaikum wa rahmatu. Kalau tidak kerana kurniaan dan belas ihsan rahmat Allah Subhanahu wa taala ni, lakuntum minal khasirin. Dah lama dah puak-puak ni aku hancurkan. Tuan-tuan. Allah SWT bagi mereka peluang. Kalau kita tengok, kita kata kenapalah Allah SWT tak bala puak-puak Israel ni. Sian tengok orang Palestin. Tuan-tuan, sabar dulu. Mereka puak-puak ni tunggu mati, tuan. Tunggu mati, tahulah nasib dia. Tuan, apa sangatlah tuan cakap mati di dunia ni bandingkan azab Allah SWT di akhirat besok. Kita ni orang beriman kepada Allah SWT, tuan. Balik jumpa Allah SWT besok, kita akan tengok sendiri, tuan-tuan, macam mana puak-puak Zionis, tuan-tuan, la'natullah alaih ni dibakar dalam neraka depan mata kita besok. InsyaAllah kita tengok. Allah bagi tangguh. Saja Allah bagi tangguh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah SWT sayang Bani Israel masa tu. Ketika itulah. Dan sekarang ni Bani Israel bangsa, tuan-tuan, Bani Israel Yahudi ni kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nak suruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ungkit nikmat yang mereka dapat. Surah Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, kata Allah SWT. Bani Israel mula daripada siapa, tuan-tuan? Bermula daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam gelaran dia Israel. Daripada Nabi Ya'qub ni dapat 12 orang anak termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian daripada situlah berkembang biaknya, tuan-tuan, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam atau dipanggil Bani Israel. Yahudi mendatanglah nama Yahudi. Sebab ada daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub AS, ada seorang tu nama dia Yahuda. Dalam sejarah yang panjang, akhirnya tu mereka tukar menjadi Yahudi. Panggil Yahudi. Baik. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenanglah segala nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Tuan-tuan, nikmat terlalu banyak Allah SWT beri kepada Bani Israel. Mereka minta dapat sampai satu tahap mereka merasakan Allah SWT itu hamba mereka. Dan apa yang mereka dapat? Kalau kita tengok, antaranya manna wassalwa. Manna wassalwa ni makanan daripada langit. Tuan-tuan, bila Allah SWT perintahkan Nabi Musa AS masuk ke Baitul Maqdis, dan bila perintah masuk Baitul Maqdis ni, tuan-tuan, maknanya kena berperang. Sebab ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh satu kaum keturunan daripada kaum Ad, yang tinggi, hebat, kuat, dipanggil Amalikah. Jadi bila masuk ni nak kena perang. Bila Allah SWT perintah masuk, kau masuk je lah. Mana perang, masalah perang kau lawan lah sikit. Yang penting kemenangan tetap Allah akan bagi bila Allah SWT perintah masuk. Tapi yang kata Bani Israel ni, tuan-tuan,
Masa perintah, dia tak bagi. Dah tak bagi, baru kelang kabut klaim datuk nenek moyang bila umi tanah. Tuan-tuan. Mereka tak nak masuk, mereka takut. Tuan-tuan. Bani Israel ni bapak penakut, tuan-tuan. Sampai sekarang penakut. Tuan, laporan daripada Persatuan Kurang Upaya IDF. IDF ni Israel Defense Force. Setakat perang yang dah masuk 3 bulan ni, tuan-tuan, sudah hampir 20,000 askar Israel ni gila. Gila. Malam tak boleh tidur, tuan-tuan. Bagi mabuk betul-betul, minum arak betul-betul, bagi mabuk baru boleh tidur. Duduk sorang-sorang berpeluh, takut kelang kabut. Tuan-tuan. Cakap sorang-sorang mengacau. Tuan-tuan. Ada seorang tentera duduk tidur dalam barek, letak rifle atas dada. Sedar-sedar je, tak apa hal, tak ambil senapang, tembak kawan-kawan semua. Tak gila macam mana, tuan-tuan. Bila balik bagi laporan, kami berdepan dengan tentera berkuda, berbaju putih. Sebab apa, tuan? Kalau cerita dengan kita, kita tahulah itu pertolongan daripada Allah SWT. Tapi puak-puak Yahudi ni nak pergi apa? Yang terima laporan sebut, tengok, confirm gila hantar Tanjung Rambutan ni lah. Tuan. Kat 20,000 gila. Tuan-tuan, penakut ni puak-puak ni, tuan. Serangan Taufan Al-Aqsa 7 Oktober. 9 Oktober mereka serang balas balik. Tuan-tuan, 20 Oktober baru mereka masuk serangan darat. Dah hancur dah utara Gaza tu. Mereka bom dengan bom-bom melalui pesawat perang. Tuan-tuan, baru mereka masuk serangan darat. Itu pun masuk 10 keluar 7, masuk 10 keluar 5. Masuk dia keluar balik, tak berani duduk lama-lama. Barack Obama pesan dah, kalau kamu lakukan serangan darat, bermakna kamu melakukan satu kesilapan yang besar. Sebab kamu berperang dengan tentera yang tak takut mati, malah mereka mencari kematian, sedangkan kamu penakut mati. Tuan. Perang apa, tuan-tuan? Duduk jalan belakang kereta kebal. Jalan. Perang apa? Tak berani, tuan-tuan. Mereka tak berani berdepan dengan Hamas. One by one tak berani. Sebab tu Nabi SAW dulu, kalau boleh elak perang dengan Yahudi ni. Tuan. Sebab apa? Ajak perang dia lari. Tapi dia bunuh muslimat, dia bunuh orang tua, dia bunuh budak-budak. Macam tu daripada dulu, macam tu, tuan. Alasan apa mereka bom hospital Al-Ahli Al-Arab? Tuan-tuan, mereka bom. Alasan mereka bawah tanah tu Hamas duduk. La ilaha illallah. Tuan. Mereka tak berani nak berdepan secara gentleman, tak berani. Yahudi ni bapak penakut. Jadi bila diperintah masuk ke Baitul Maqdis, mereka tak nak. Lalu mereka kata apa dengan Nabi Musa AS? Musa, kau masuk dulu dengan Tuhan kau, dah settle nanti baru kami masuk. Allahu Akbar. Yang kata Bani Israel ni, tuan-tuan, subhanallah. Lalu Allah SWT murka dengan mereka, lalu disesatkan di padang pasir. Berapa lama? 40 tahun disesatkan. Berapa besar kawasan padang pasir yang disesatkan? 20 km radius. 20 km persegi. Pusing kat situ, tuan-tuan. Ketika mana sesat ni lah, minta dengan Nabi Musa AS, minta kami nak makan, kami lapar. Nabi Musa AS ni, tuan-tuan, ialah jenis Nabi-Nabi, tuan-tuan, baik. Sebab tu kita ni tak boleh jadi Nabi-Nabi, pasal kita kurang sabar. Kalau kita kalau jadi Nabi dengan Bani Israel dah lama dah kena sebat dengan kayu 2-3 untuk juga, tuan. Macam-macam hal. Dan Nabi Musa AS minta dengan Allah SWT dapat manna wassalwa. Manna ni madu campur dengan susu. Dia warna putih, jadi warna putih. Kata ulama tafsir, warna putih kadang-kadang dia boleh buat roti ataupun dia buat macam makanan kecil-kecil itulah. Makanan-makanan dia manisan. Salwa, burung. Setengah ulama kata burung puyuh, setengah ulama kata burung tu besar sikit daripada merpati. Tapi yang penting burung. Syarat dia makan, jangan habis. Burung tu akan turun, tuan-tuan. Belah petang, turun ke bawah. Bani Israel ni boleh pegang sembelih. Tuan-tuan. Syarat dia makan, daging jangan simpan. Syarat, bagi habis. Besok Allah SWT ganti bagi lain. Lusa dan seterusnya. Tapi yang kata Bani Israel ni, tuan-tuan, perintah mesti lawan. Mereka ambil daging sebagian, mereka simpan, tuan-tuan. Mereka tak percaya langsung dengan janji Allah SWT. Jadi daging-daging yang mereka simpan ni jadi busuk. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau tidak kerana perangai Bani Israel ni, makanan kita sekarang ni takkan busuk sampai bila-bila. Dan kalau tidak kerana Hawa, dan isteri tidak akan khianat dengan suami sampai kiamat. Hadis sahih
riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Ni manna wassalwa. Apa lagi mereka dapat? Mereka dapat minum daripada mata air. Nabi Musa ketuk dengan tongkat, keluar 12 mata air, melambangkan 12 keturunan, keturunan mereka, anak Nabi Yaqub AS. Apa lagi mereka dapat? Awan memayungi perjalanan mereka sepanjang musim panas. Mana berjalan di padang pasir itu tak ada kena panas, redup. Apa lagi mereka dapat? Mereka ni cerdik, tuan. Cerdik. Allah SWT jadikan mereka ni cerdik. Cerdik. Tuan-tuan, Yahudi ni tak ramai. Yang duduk di bumi Palestin tu pun baru 6.7 juta sahaja. Itu pun sudah mewakili 42% Yahudi di seluruh dunia. Mana nak cerita Yahudi ni tak ramai, tuan. Tapi dia orang kontrol dunia. Kan? Sebut badan dunia mana mereka tak kontrol. WHO, World Bank, PBB tu pun mereka kontrol, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut PBB ni barua Israel, tuan. Ni Amerika. Siapa nak jadi presiden Amerika, dia perlu memenangi hati pelobi-pelobi Yahudi yang dipanggil American Israel Public Affairs Committee, dipanggil IPAC. Jadi keahlian hampir 100,000, tuan. Jadi siapa nak jadi presiden Amerika, kena menang hati dia orang dulu, dia orang tolong, lepas ni akan lobby. Senang cerita ginilah, siapa nak jadi presiden Amerika perlu kepada restu Tel Aviv habis itu. Ni tahun ni election Amerika, kata dengar Donald Trump nak tanding balik. Donald Trump ni, tuan-tuan, presiden Amerika yang paling Yahudi di kalangan Yahudi. Kalau tidak, takkan dia berani buat, tuan-tuan, tindakan drastik, pindahkan kedutaan ibu negara daripada Tel Aviv pergi ke Baitul Maqdis. Biadab tak biadab Donald Trump. Awak macam mana, tuan-tuan? Dia orang kaya daripada kecil, memang kaya, memang duduk dia kaya, hidup dia kaya. Stokin ni jenis sekali pakai buang. So dalam pun saya ingat sekali pakai buang tu. Kita selagi ada getah, selagi tu pakai. Kan? Contoh gitulah, kan. Memang cerdik, tuan-tuan. Barang-barang yang tuan-tuan guna sekarang, tuan-tuan, dekat dunia ni, apa yang tak berkait dengan Israel? Tuan-tuan sebut. Tak boleh nak buat apa dah. Perang kabut nak boikot. Nak boikot macam mana? Kita umat Islam tidak ada alternatif. Nak boikot apa? Bak makan pun huru-hara nak boikot. Kadang terajak kat masuk drive-thru. Contohlah, tak, bukan orang surau ni, tempat lain. Kenapa mereka cerdik? Sebab mereka ni bangsa membaca. Memang mereka membaca, tuan. Kalau tuan-tuan pergi Baitul Maqdis, tuan-tuan tengok orang Yahudi ni suka membaca. Kitab Taurat mereka baca sampai sekarang, tuan. Sebab tu serangan 7 Oktober, tuan-tuan, mana hari cuti Yahudi. Ketika tu di tengah cuti, merayakan perayaan, dipanggil Simchat Torah. Simchat Torah ni mereka khatam Taurat mereka. Mereka baca sepanjang tahun, 7 sampai 15 Oktober tu hari perayaan mereka. Mereka khatam Taurat sebelum mereka baca balik. Allahu Akbar. Mereka baca. Sebab tu mereka cerdik. Dia beza dengan Melayu ni. Melayu TikTok, tuan. Allahu Akbar. Apa lagi kelebihan dia dapat? Dia orang ni cantik. Allah SWT anugerahkan dia orang ni cantik. Lelaki, kalau perempuan cantik, lelaki handsome. Memang macam tu, tuan. Kalau perempuan dia cantik-cantik betul, tuan. Rambut tu kalau merah tu merah betul. Bukan merah dye macam Melayu, merah dye, kan. Rambut merah, kening hitam, dah macam kera lah, tuan. Itu Melayu. Dia orang kalau merah betul. Macam kartun Rapunzel. Askar dia pun lawan, tuan. Oh, jangan wasal tu. Geng-geng kopiah tu kalau pergi mau lipat kopiah pun dah seluar tu. Lawan, tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa anni faddaltukum alal alamin, dan kami tinggikan ataupun kami lebihkan kamu daripada umat-umat yang sezaman dengan kamu. Tuan-tuan, Nabi-Nabi alaihissalam kebanyakannya datang daripada Bani Israel. Sahabat pernah tanya Nabi SAW, berapa jumlah Nabi-Nabi keseluruhan? Jawab Nabi SAW, jumlah Nabi-Nabi keseluruhan 124,000. Daripada jumlah tu 315 menjadi Rasul. 1,000 je datang daripada Bani Israel. Tuan-tuan tengok nama-nama Nabi-Nabi yang popular, tuan-tuan tengok. Kebanyakan Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Bani Israel. Sebab tu mereka tak terima Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kerana bagi mereka, Nabi mesti datang daripada bangsa mereka. Itu pun membongak, bohong.
Sebab bila Nabi-Nabi SAW datang daripada Bani Israel, mereka bukan tak beriman, malah mereka bunuh Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Dan mereka dapat dua kitab, kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat Nabi Musa AS, kitab Injil Nabi Isa AS. Dua-dua Bani Israel. Nak cerita dogenya tuan-tuan, puak-puak Yahudi ni, dua kitab turun nak suruh beriman pada Allah SWT. Tak ada delayan bimampu lah kau. Nah. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, ya? Lepas tu apa lagi perangai Bani Israel, tuan? Allah SWT cerita dalam surah Al-Ma'idah ayat 62, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ism. Kamu akan dapati kebanyakan daripada mereka suka berbuat dosa. Yusari'u ni tuan-tuan, bukan sekadar suka, berlumba-lumba nak mengerjakan dosa. Lepas tu mereka bunuh umat Islam Palestin. Mereka tak ada rasa langsung, rasa bersalah. Mereka seronok buat dosa. Mereka bunuh bayi, tuan. Mereka bunuh orang tua-tua. Mereka tak rasa, mereka seronok. Saya ringkaskan, tuan. Apa lagi perangai mereka? Wal udwan, suka kepada permusuhan. Dia bergaduh siang malam. Dia kira nak cari jalan gaduh, tuan. Jadi kalau ada Melayu perangai suka bergaduh tu, Yahudi lah, tuan-tuan. Dalam grup WhatsApp bergaduh, kat pejabat bergaduh, kat taman pun bergaduh, dalam masjid bergaduh itu dia. Itu perangai Yahudi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa aklihimus sud, suka makan benda yang haram. Tuan-tuan, babi ni kitab apa pun cakap haram. Dan kitab, ya, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, semua sebut babi haram. Sebab kitab ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan tengok puak-puak Yahudi ni makan babi macam tu. Seronok dia makan babi. Hari ni buat singgang, besok asam pedas, lusa buat sup, hujung minggu buat kari. Macam-macam. Malah dia buat pula jeletin-jeletin babi, dia masuk ke dalam makanan-makanan dan kita pun tak tahu, kita menterarah benda tu ada babi punya. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok. Sebab makanan, industri makanan pun mereka kontrol. Kan kita kan boykot bermusim. Tuan-tuan, bila setiap kali boykot, dia keluarlah senarai makanan-makanan daripada yang datang daripada Israel. Kita pun tengok balik senarai. Alamak, menatang ni aku makan jadi gemuk menatang aku. Kan? Israel punya. Kita pun tak tahu. Kan? Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kematian di Gaza setakat ni 7 Januari. Setakat 7 Januari sudah mencecah 22,835 orang. Tuan-tuan. 10,000 daripada jumlah tu kanak-kanak, 7,000 adalah muslimat. 58,000 cedera, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan saya yakin angka tu lebih lagi, tuan-tuan. Sebab apa? 8,000 hilang tanpa dikesan. Baru ni, pemuda-pemuda Gaza, Palestin, ditangkap lebih kurang dalam 30 orang. Dibogelkan. Kemudian dibawa masuk dalam lori. Mereka bawa di satu tempat, tak tahu khabar berita. Hilang itu, tuan-tuan. 8,000 hilang tanpa dikesan. Allahu Akbar. Setakat ni masjid, 240 masjid hancur, tuan-tuan. Mapim ni, kami buat dah 10 masjid di sana. Buat 10-10 tu hancur dah. 2014 hancur 4. Lepas tu serangan 2016 hancur lagi. 2. Baru ni hancur. Habis dah, 10 habis. Tuan-tuan. Allahu Akbar. 290,000 bangunan rumah ni hancur total, tuan-tuan. 1.3 juta, tuan-tuan, penduduk Gaza sekarang sudah kehilangan tempat tinggal. Dan tuan-tuan, Gaza ni pun tak besar. Gaza ni kecil, tuan-tuan. Gaza ni ujung ke ujung baru 45 km, kiri ke kanan baru 17 km. Keluasan 365 km persegi. Tuan-tuan, kalau pejam mata bayangkan Melaka tu kan, besar sikit daripada Melaka, itulah di Gaza. Kemudian Gaza ni pula diblok. Buat tembok 8 meter tinggi, tuan-tuan. Bila mana Hamas menang pilihan raya tahun 2006, Israel melihat Hamas sebagai satu ancaman. Lalu dia buat tembok, blok. Jadi orang Gaza tak boleh keluar. Ikut darat tak boleh, ikut udara lagi tak boleh, ikut laut pun tak boleh. Pasal laut dia ada sempadan dia, ditandakan. Kalau nelayan Gaza keluar daripada nelayan tu, tentera Israel akan tembak. Tuan. Sebab tu mereka duduk dalam keadaan terkepung. Kemudian, tuan-tuan, bancian tahun 2020, Gaza ni penduduk 2.2 juta. Yang menyebabkan Gaza ni, tuan-tuan, yang menjadikan Gaza ni penjara terbuka paling padat di dunia. Israel ni kalau nak baling bom, pejam mata pun balinglah mana-mana, tetap orang Islam akan mati. Dan dia ada 5 wilayah. North Gaza Utara, kemudiannya City of Gaza, Bandar City. Kemudiannya Del Al-Balah,
Khan Yunis, last sekali Rafah yang di belah dalam Gaza. Tuan-tuan, 4 wilayah ni hancur dah. Tinggal satu je Rafah. Rafah ni pun dulu, tuan-tuan, penduduk dia ada 250,000 sahaja. Sekarang sudah mencecah hampir 700,000. Yang mana hidup tu lari bawah, turun ke bawah. Tuan, Rafah ni, tuan-tuan, kalau hancur Rafah ni, habislah Gaza ni, hilang lah dalam peta dunia. Tak ada dah. Dan Israel sudah 6 hari mengadakan operasi ketenteraan di Rafah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok umat Islam ni sampai bila lagi nak tunggu? Negara Islam ni nak tunggu sampai bila lagi? Tuan-tuan, South Africa yang pergi filekan saman kepada Israel atas jenayah yang mereka lakukan di Gaza. South Africa bukan negara Islam. Celah mana negara Islam? OIC saja negara Islam ada 57 negara, tuan-tuan. Liga Arab ada 22 negara. Walaupun di antara Liga Arab tu ada yang duduk dalam OIC. Mana banyaklah, tuan-tuan. Tapi bila South Africa yang filekan saman kepada Israel, baru kelang kabut OIC menyatakan bahawa kami bersama-sama dengan South Africa menyokong tindakan South Africa. Alah, geram dia nak mencarut. Habis selama ni kau buat apa? South Africa bukan negara Islam, tuan-tuan. Negara kedua 2 hari lepas, Chile melalui 100 peguam-peguam mereka, tuan-tuan, hantar lagi petition kepada PBB untuk dakwa Israel atas jenayah. Tuan-tuan, Chile. Dan hari ini Bolivia pula, satu negara lagi satu. Tiba-tiba OIC bersuara. Dia kata kita perlu perbanyakkan lagi negara-negara untuk menyokong saman terhadap Israel. Allah geram tengok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, perang dah masuk 3 bulan, tuan-tuan. Israel semakin hari semakin down dia punya ekonomi dia. Tuan-tuan tengok bagaimana kalau sikit lah tindakan daripada Yaman dan Houthi dan Yaman. Sekat kapal-kapal yang masuk lalu selap Bab Al-Mandeb, tuan-tuan. Mereka tahan kapal-kapal Israel, tuan-tuan. Setakat ni laporan daripada pelabuhan Israel, dah 2 minggu tidak ada satu kargo pun sampai di pelabuhan Israel. Tuan-tuan, dan trend ni akan berlalutan sampai sebulan lebih lagi. Sebab apa? Kapal-kapal mula dah turun, tak lalu selap Bab Al-Mandeb. Sebab Bab Al-Mandeb ni masuk ke Laut Merah, kemudiannya baru pergi terusan Suez, baru masuk Eropah. Tapi sekarang ni mereka pusing Tanjung Harapan, South Africa, pusing balik, baru masuk Eropah. Tuan-tuan, jadi ambil masa sebulan lebih dan kos meningkat 5 kali ganda. Tuan-tuan, Israel pun dah belanja hampir 50 bilion menyang perang ni. Tuan, kedai-kedai makan dia tutup, ekonomi mereka jatuh. Tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, kalau betul negara Islam ni bersatu, Allahu Akbar. Lepas tu kita ucap terima kasih pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila keluarkan arahan halang kapal Zim. Kapal Zim ni dia berpangkalan di Israel. Halang daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia ni. Tuan-tuan. Sedangkan kapal tu sebenarnya dah berlabuh di Malaysia ni tahun 2002 lagi. Nah. Tahun 2002 dah berlabuh dah, tuan-tuan. Kenapa kerajaan-kerajaan sebelum ni tak halang? Kenapa kerajaan-kerajaan sebelum ni tak sekat? Yang kata kita bersama dengan Palestin, kita sebagai orang Islam, kita kena mendokong perjuangan Palestin. Kenapa tak sekat? Kenapa tak halang? Baik, saya masuk balik, takut kona kalian kan? Natijah ada daripada itu, tuan-tuan. 4,000 kontainer tersadai di Westport. Ingat senang, tuan-tuan. Nak pergi Singapura dulu ambil kapal lain, pergi pula ambil kontainer, baru patah balik. Oh, banyak kerja, tuan-tuan. Baru sikit tindakan umat Islam. Kalau betul-betul buat, jangan agak-agak. Allahu Akbar. Saya sebut dah tadi, 6.7 juta je Yahudi dia ada di Palestin tu. Keliling Palestin tu umat Islam 100 juta. Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, belah sini Iraq, bawah sikit Saudi. 100 juta. Kalau 100 juta ni pergi tangkap 6.7 juta tu, tuan-tuan. Kan? Kalau tangkap lah. Tok Syah kata pukul, geletik pun mati. Tapi tak dapat macam mana yang kita nak. Itu cerita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi apa tugas kita selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada umat Islam Palestin, saudara mara kita yang berada di sana untuk terus berjuang dan beri kekuatan dan juga kemenangan kepada mereka. Selain itu kita carilah duit sumbangan untuk kita bantu. Saya sendiri pun tengah tunggu
tengah tunggu respon daripada Wisma Putra dan juga kerajaan Mesir untuk saya sendiri dengan Cikgu Azmi, Presiden MAPIM, akan bergerak ke Rafah. Sebab tuan-tuan, 18 hari bulan tu kita dah hantar 60 tan barang-barang keperluan dan ubat-ubatan melalui pesawat kargo, yang di Pertuan Agong sendiri request untuk buat flag off kapal terbang tu di KLIA. Sebelum tu dia tengah bulan November kita hantar dah 5 kontena barang-barang bernilai 7 juta ringgit Malaysia kita dah hantar. Cuma kita tak tahu dah masuk Gaza ke belum. Jadi saya patutnya dah pergi dah 29 bulan tu, bulan 12 tu dah pergi dah, tapi Mesir minta tangguh dulu sebab mereka tengah buat election. Jadi sekarang ni tengah tunggu respon daripada Wisma Putra. Kalau dapat green light, saya akan pergi fly terus ke Rafah, tuan-tuan, untuk tengok sendiri di pintu Rafah tu macam mana keadaan, barang-barang kita dah masuk ke belum, ataupun kita tengoklah macam mana. Tuan-tuan, dan sambil-sambil itu juga kami juga mengumpulkan dana untuk kita bantu umat Islam saudara mara kita, tuan-tuan. Sana sedang sebab 600,000 sekarang ni dalam kebuluran. Tuan-tuan, makanan tak masuk, Israel tak buka pintu sepadan. Dalam keadaan musim sejuk sudah sampai. Tuan-tuan, sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak sempurna iman seseorang selagi mana kamu tidak menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kalau rasa-rasa tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang. Kalau tak ada cash, QR code pun ada, account number pun ada. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak yakin dengan MAPIM, kan, contohlah kan ada isu NGO sekarang kan. Takut tak yakin, tidaklah ustaz tu Rafah lah dia, Gaza lah dia. Tak takut dia nak tukar sport rim ke apa. Contohlah, aku tak percaya tak. Contoh, tak percaya. Tuan-tuan jangan masuk tabung MAPIM, tuan-tuan tengok mana ada kempen Gaza, tuan-tuan masuk. Yang penting ambil bahagian, tuan-tuan. Ya, ambil bahagian. Nak bantu semua kita tak mampu. Kerosakan bernilai berbilion US dollar. Tuan-tuan, tapi manalah tahu usaha kecil kita ni Allah SWT akan pandang dan menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak yakin juga dengan NGO yang ada kat Malaysia, semua minta darah duit, ustaz, tak percaya saya NGO kat Malaysia ni. Tuan-tuan hantar sendiri duit tuan-tuan ke Gaza, lagi senang. Terus mudah. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun jika saya terkasar bahasa dalam menyampaikan kuliah sebentar tadi. InsyaAllah, tuan-tuan, ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.